Saya pernah bawa seorang pakcik ni orang Kelantan kan, duduk. Saya pun labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Arab ni dengar terus dia kata, ya akhi mamnu, ni tak betul dia kata, laisa sunnah, ni bukan sunnah. Saya buatlah dah lama dah, labbaik Allahumma labbaik labbaik, dah 5 jam daripada Madinah. Dah lengoh dah mulut, saya buatlah lagu Raihan. Dia marah saya. Saya kata, aina sunnah? Aina sunnah? Dia kata, hadha sunnah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik lah. Jadi kalau pakat lena lagi, tuan-tuan. Memanglah sunnah, tapi bagilah sedap sikit kan. Memang Arab ni cukup marah, tuan-tuan. Last sekali saya letak larat, ada seorang pakcik tu yang Kelantan ni, pakcik poti pula. Kawai tak pandai. Oh boleh lah, saya lengoh ni. Ya pun, pegang mikrofon. Balah-balah baik! Balah-balah baik! Balah-balah baik! Aku dengar, apa balah-balah baik? Rupanya balah-balah baik. Dia ingat saya sebut labbaik Allahumma labbaik tu balah-balah baik. Mangkuk ayun. Tuan-tuan, kita buat apa pun biar dengan ilmu. Semayang dengan ilmu. Allahu Akbar. Aku semayang dengan ilmuku. Banyak orang tak tahu masbuk macam mana. Tak tahu muafiq macam mana. Terutama orang perempuan. Kakak tahu tak masbuk macam mana? Banyak masuk kejar Pak Imam. Dan ada di kalangan kita pun kejar Pak Imam. Masuk-masuk kejar. Sehingga berlaku tuan-tuan, orang ni jadi imam dah berpuluh tahun. Akhirnya apa yang berlaku? Satu hari tu tuan-tuan, dia tak jadi imam. Datang imam nak bagi kuliah. Imam ni sembahyang pagi Jumaat, baca surah Sajdah. Dia bacalah, baca alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fi mir rabbil alamin, sampai dah nak sujud tu, terus dia sujud. Allahu Akbar. Mereka ni heran tuan-tuan. Pak Imam lupa rukuk. Lepas semua tak apalah, kita apa semua makan rukuk. Bila rukuk, Pak Imam bangunlah, Allahu Akbar, sambung. Tatajafa junubuhum, mereka yang belakang ni, Fatihah. 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 Ya Pak Imam, Fatihah apa? Fatihah. Tuan, habis Pak Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah apa? Pak Imam rakaat kedua tadi tak baca Fatihah. Bukan rakaat kedua, sujud sejadah. Loh, tak tahu tuan-tuan sujud sejadah. Ada satu imam tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan, ni berlaku bukan cerita dongeng, betulnya. Dia mengajar muniatul musalli. Ni bab semayang dah. Mengajar, bab semayang masbuk macam mana, muafiq macam mana. Satu hari tuan-tuan, dia datang solat subuh berjamaah. Dia jadi imam. Dia semayang, masa rokok tuan-tuan, Pak Imam ni terbatal semayang. Terkentut. Bila terkentut, dia tengah rokok sujud. Dia pun terkentut. Dia pun buang mikrofon letak, dia pun bangunlah. Bila bangun, mereka ni masih sujud lagi ni. Yang makmum ni, dia tengok, sujud. Kalau aku tak kata Allah Akbar, mereka sujud sampai bila ni? Dan dia pun, Allahu Akbar. Mereka angkat-angkat, tengok Pak Imam duduk diri. Semua tak bangun. Semua duduk. Semua takut. Semua takut. Jadi, ustaz ni yang jadi imam, dia kata, kenapa dia orang tak bangun? Yang belakang ni selalu mengaji dengan saya. Dia pun, kamu imam. Dia tunjuk, kawan itu terkejut. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia merangkak. Naik atas tiga sejadah, ambil mikrofon. Cak. Allahu Akbar. Ni ustaz dia kata, saya mengajar muniatul musalli. Boleh bergerak dalam semayang ni 3 kali aja. Pakcik bergerak bukan 3 kali, merangkak macam rimau. Dia kali, tu nak buat macam mana? Nampak sangat mangkuk ayun tuan-tuan. Bang, kena ada ilmu bang. Bila ilmu ada, kita semayang dengan ilmu. Orang buat salah, kita tahu. Contohnya, bila kita nak masuk berjamaah, mana paling sesuai? Banyak orang tak. Bila saf, kosong, tak bergerak. Dia biar kosong. Sepatutnya bergeraklah. Pam, cover. Tengok, kalau ikut Islam ni cukup hebat. Imam, ni makmum di belakang, terbatal. Cover. Kalau tak boleh, yang ini cover, ini tutup macam sah perang. Tapi kita biar kosong aja kadang-kadang. Kita pun heran, takkan kita nak buat.
Kadang-kadang bengang tuan-tuan. Tambah-tambah orang Melayu, Allah, susah nak dididik. Tambah-tambah dah tua dah. Dan dia belagak pandai tuan-tuan. Kadang-kadang dia tengok, susah. Dia semayang tu dia kangkang tu. Boleh duduk 2 orang. Kita pun heran, kenapa dia kangkang ni? Mungkin masalah telur ni. Telur dia burut. Rupanya saja nak ambil selesa tuan-tuan. Dia tak boleh duduk tahiyat akhir. Duduk juga. Pergi Mekah tuan-tuan, orang Melayu nak duduk juga tahiyat akhir kan? Duduk. Yang Pak Arab ni. Yang dia tu. Yang Arab ni. Bila dia sengit, semua makan sengit. Tuan-tuan, kalau ada ilmu, tak boleh duduk istirahat. Duduk biasalah. Kena mengaji tuan-tuan. Bila mengaji, kita semayang dengan ilmu. Kita semayang sedap. Allahu Akbar. Dia pergi tarik balik. Aku semayang tuan-tuan. Yang ni nak dapat pahala bah. Yang ni nak dapat. Puasa kita. Kadang-kadang kita puasa. Tetapi, ju' wal atash. Semata-mata apa? Lapar dahaga je. Wahai anak muda yang belum kahwin, kalau rasa nafsu kamu tak boleh dikontrol, puasalah. Adik kahwin lagi? Kahwin lagi. Puasa adik? Sehari berapa kali puasa? Sebulan tak pernah puasa? Cap tangan ya. Tak tahu dengan main-main. Gelap pula. Mamak ah? Oh, mamak aku suka. Bini saya mamak kan? Saya tengok mamak cukup kenal. Kes saya. Isteri saya mamak, saya siam. Siam campur mamak jadi semak. Saya cukup kenal. Sama-sama lah kita. Lama tak jumpa. Isteri saya kalau cakap dengan apa nama saya, abang, mari masuk makan. Cik kepala relax. Bila abang ipar saya datang, abang dia lah, abang masuk orang makan. Dia kata orang kepala golek. Kalau tak golek tak keluar. Dia kata tak keluar berkalimah. Golek okey. Saya pak mentua saya depan macam abang jadi ganggu. Tok Imam. Tok Rabi duduk tepi, saya nak angkat nikah menantu saya. Saya pun pegang tengok. Wujud. Bapak jangan golek. Kita tak golek tak keluar. Dia wujud ke amar Allah. Saya pun aku terima ni. Engkau pun golek. Dah masuk geng. Lepas tu saya cium tangan dia. Saya cium pipi dia. Kena cium. Saya kata, bapak kenapa menangis? Saya tak tahu mamak menangis punya huduh. Dia kata kenapa menangis? Aku ada 13 orang anak. Seorang pun tak pernah cium pipi aku macam kamu. Saya dapat tanah 2 ekar. Itu strategi tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, ni puasa kita. Puasa kita jangan jual atas macam mana. Puasa kita ni tuan-tuan, cuba kita try buat Sabtu, buat apa nama Isnin dengan Khamis. Tuan-tuan ingat tak ada seorang hamba Allah. Saya pergi ziarah rumahnya tuan-tuan ketika mana berceramah di Kuala Terengganu. Sampai di Kuala Terengganu ceramah, pagi tu Tok Guru nak jumpa. Tok Guru ni, saya sebut nama. Saya pergi dah. Saya pukul 9 nak jumpa, perut lapar tuan-tuan. Pukul 10 nak naik flight balik. Saya pun lapar, pergi tengok. Tok Guru tuan-tuan bekas Menteri Besar. Dia sambut saya tuan-tuan. Saya ustaz biasa je. Ustaz biasa, dia sambut saya. Saya cium tangan dia. Tengok dia pakai baju pagoda. Dia pakai kain gajah duduk. Abang mahal lagi gajah berdiri. Dia gajah duduk ya. Dia sambut, saya cium tangan dia, saya peluk dia. Saya kata, ustaz, duduk ustaz. Tiba-tiba dia angkat nasi dagang 4 bungkus. Saya, Tok Guru dengan Ustaz Khalil. Dalam hati saya ni pukul 9 tak makan apa ni, lapar. Dalam hati, 4 bungkus. 1 Tok Guru, 1 Ustaz Khalil, 1 aku, 1 lagi aku. Dalam hati ya kan? Ustaz, sila makan. Tok Guru kata, sila makan. Saya pun makan. Makan. 1 ni aku. Makan. Tok Guru tak makan ke? Dia baru balik daripada Syria tuan-tuan sampai pukul 4 pagi. Saya puasa. Pakai sebungkus ni yang puasa. Habis. Tambahlah ustaz. Tak apa, kenyang dah. Kenyang apa puasa? Tok Guru bangun. Saya tanya Ustaz Khalil, Ustaz, Tok Guru selalu puasa ke? Saya kenal ayah anda saya.
ayahanda saya tak pernah tinggal puasa Isnin dan Khamis. Tu pun kita tak nak orang macam ni, tuan-tuan. Kita puasa tak Isnin dan Khamis? Ada, tuan-tuan. Bagaimana nak dapat hebatnya nikmat puasa? Try, tuan-tuan. Kalau tak boleh Isnin dan Khamis, ambil sebulan kali. Hari putih. Tahu dah hari putih? Tahu dah hari putih? Hari 13, hari 14, 15 kan, hari putih. Kalau tak boleh hari putih, ambillah 10 Muharram. Kalau tak boleh 10 Muharram, jangan lupa, yang ni cukup penting, hari wukuf. Ni pahala cukup besar ni. Mereka berdoa di sana, ya Allah ampun, kita puasa pada ketika tu, doa kita mustajab seperti mana orang wukuf. Allah Akbar. Di wukuf, tuan-tuan, saya cerita tadi, tuan-tuan, ketika khutbah, ketika mana wukuf di pada Arafah, doa ni Tuhan makbul. Kita nak dapat macam tu, kita puasa. Ada seorang hamba Allah, saya cerita dalam YouTube, ingat tak, tuan-tuan? Pak Long ni, apa nama? Saya panggil Pak Long semua yang pergi umrah dengan saya. Dewasa ya, Pak Long. Dia duduk sebelah saya. Saya wukuf di padang Arafah, bawa 26 orang kan. Doa mustajab. Saya kata, okey jamaah, kita duduk di padang Arafah. Sekarang dah masuk waktu zuhur. Doa. Doa macam mana tahu? Di padang Arafah. Doa malam pertama. Tentu tak ada malam pertama. Abang tahu tak? Tak sempat doa. Selapak macam lemau, orang Jawa kata. Tu yang anak keluar bukan bunyi, tak bunyi apa? Itu marah anak, apa anak orang kan? Bang, doa malam pertama bang, doa macam mana? Kalau boleh, isteri tunggu suami doa. Ya Allah, ini isteriku ya Allah, sebut nama. Nur Hafizah binti Isa, jadi dia isteri yang salihah, ampun dosa dia ya Allah. Kalau isteri tak menangis pun. Kemudian isteri doa. Bila isteri doa, dia nak sebut, tak keluar entah. Ya Allah, ini suamiku ya Allah. Gemuk ya Allah. Perut borat ya Allah. Tapi inilah suamiku ya Allah. Ampun dosa dia ya Allah. Jadi dia suami yang soleh. InsyaAllah. Kita akan redha suami isteri kita. Dan kita akan hidup bahagia selama-lamanya. Tak akan kahwin dah. Satu tetap satu. Satu Malaysia. Tetap satu dah. Ni kita dah kahwin pasal apa? Sebab tak ada doa malam pertama. Tu yang tuan-tuan nak kahwin lain tidak? Tidak? Pakcik, abang. Abang senyum lah. Kalau gigi tak ada berkenan. Kan? Oi, orang lelaki kan? Mesti sebut kalau bersembang kan, abang. Tuan-tuan, tengok jari kita. 1, 2, 3, 4. Nampak? Ini yang satu. Yang dua susah bang. Susah. Nampak? Tu yang kena pergi menikah dekat Thailand. Nampak? Susah nampak? Dua susah. Susah. Tapi kalau 3 senang dah. Nampak? Kalau 3, dia bukan jadi 4 tu. Nampak? Dia akan turun terus. Nampak? Tapi kena ingat, bila dah 4, orang lelaki 20, 30, 40, 50, 70. Tambah faham? Nampak tak 70? Nampak anak? Tak faham tu yang dulu kini selamanya. Tak faham-faham tuan-tuan. Orang tunjuk ni orang pakcik faham tak? Faham dia. Orang lama. Tu pernah kahwin. Saya tak. Saya tetap satu insyaAllah. Sebab apa? Saya ada penyakit TB tuan-tuan. Kalau TB, takut bini. Bukan TB tu, takut bini saya. Mama, oi! Takut. Dia cakap, dia beletih. Aku ceramah tak tuan-tuan. Balik dia ceramah kat saya. Oh, bini saya bukan menggerunkan tuan-tuan. Walaupun kecil. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, bahagia juga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab doa malam pertama. Ya Allah, ini isteriku ya Allah. Menangis isteri saya. Di wukuf pada Arafah. Tuan-tuan puasa pada hari Arafah. Mustajab doa. Pakcik ni doa. Sebelah saya. Isteri dia duduk hujung. Dia umur 80-an. Ya Allah. Bukan dia doa malam pertama. Dia doa apa? Ya Allah. Bagilah aku mati ya Allah. Dalam kain ihram yang ku pakai ini ya Allah. Dia ulang kali kedua. Ya Allah. Bagi aku mati dalam kain ihram ini ya Allah. Yang ketiga, ya Allah bagi aku mati dalam kain ihram ini ya Allah. Saya pun Masya Allah pakcik ni. Pakcik kenapa doa macam tu? Ustaz bagi tazkirah. Hajjul mabrur laisa lahul jaza ila jannah. Haji yang diterima oleh Allah tiada balasan syurga. Saya jamin bila mati dalam kain ihram syurga Allah. Saya pun senyap. Tak apalah pakcik. Dah masuk waktu zuhur kami jamak siap. Kemudian waktu asar kami jamak siap.
Dengan Abang Maghrib, ya. Saya kata jamaah, jom bangun, naik van, kita pergi Muzdalifah. Kalau tak boleh, kita balik ke Mekah, kita tawaf. Tuan-tuan di Mekah, sebut, Tuhan bayar cash. Jaga tuan. Jaga, sebut cash tuan-tuan. Sebut aja, niat di hati pun sama lah. Saya pernah tuan-tuan pergi Mekah. Beli ni, jubah ni, cantik ni. 150. Pergi-pergi, Arab. Seorang Arab, kawan saya. Ya akhi, malabis jamil, dia kata. Dalam hati saya, Kak Jamil, macam mana aku beli 150? Dalam hati ya. Oh, jangan. Aku beli. Dalam hati, tak mulut. Sebut dalam. Tiba-tiba pergi umrah. Dekat Tanah Ain, nak niat, pakai kain ihram. Sangkutlah jubah 150. Tiba-tiba terlupa. Terus masuk, nak semayang. Usalli sunnatan jubah. Dorong pergi dorong. Tengok-tengok. Tak ada. Terus masuk dalam masjid. Bukan semayang sunat ihram. Semayang sunat taubat terus. Allahu Akbar. Aku terlupa ya Allah. Aku ingat jubah itu milikku. Sebenarnya bukan milikku, milik Allah. Tengok. Di Mekah, niat Tuan bayar cash. Sama juga di Surau Jalan Beringin. Tuan-tuan balik, kutuk saya jaga. Tuhan bayar cash. Balik mulut tutup. Jangan sembang pelik-pelik ya. Saya pergi sana, dia doa. Bila dia doa macam tu, saya sebut macam tu. Jam tuan-tuan, 5 jam tak boleh masuk. Driver, roh ila Makkah. Jom balik Makkah. Driver tu corner balik Makkah. Rupanya tuan-tuan nak tahu, masa malam Muzdalifah, VIP tawaf. Siapa yang ada duit tuan-tuan balik ke Mekah. Masa malam Muzdalifah. Saya balik. Rupanya VIP dijaga oleh tentera. Saya tengok-tengok. Oh, kita boleh tawaf. Ada jemaah kata, Ustaz boleh kan? Polis jaga. Saya jangan takut. Walaupun mereka sultan, dia orang kan kenal kita, betul tak? Takkan sultan pakai samping tawaf. Tetap kena pakai kain ihram, betul tak? Saya kata, dia orang sultan, kita pun sultan juga, jangan takut. Jom. Kita tawaf. Masuk, askar jaga. 20 minit aja. Tengok-tengok masuk, Kertoyo sebelah. Mustafa Muhammad. Apa Sultan Brunei, Sultan apa Pahang. Saya tuan-tuan tanya mereka 2006. Saya ada di belakang, tapi dia orang tak kenal, saya kenal dia orang. Tengok Sultan Maghribi, habis tawaf apa semua. Ada seorang tu sebelum nak tawaf tanya, Ustaz ni, kami ni nak tanya sikit Ustaz, nak tawaf ni nak mula kat mana Ustaz? Saya kata, ni Rukun Yamani. Yang ujung tu Hajarul Aswad. Ustaz, Hajarul Aswad mana? Hajarul Aswad tu mana? Orang ada yang kucuk kan, tak nampak lah. Saya kata kalau tak tahu, tengok di hujung sana. Dia orang letak lampu hijau. Lampu hijau, tak ada lampu biru kan. Kalau kau pergi sana, aku nak lampu biru. Sesat tuan-tuan, sesat. Dia cari lampu biru. Dekat Johor banyak lampu biru. Gila abang kita. Mampus, tak maaf ni. Pakcik bergelar ni. Okey. Gang lah. Oh, lu ke? Okey. Tak apa, tak gang pun tak apa dengar kan. Sebab betul lampu hijau sungguh. Akhirnya pula. Tawaf. Saya bawa depan Multazam. Jamaah semayang sunat tawaf. Dah habis semayang. Jamaah doa. Pakcik ni sebelah saya. Dia tak doa yang lain. Dia ulang yang sama. Ya Allah, bagiku mati dalam kain ihram ini, Ya Allah. Bagiku mati dalam kain ihram ini, Ya Allah. Sekali lagi dengan bersungguh-sungguh. Ya Allah, bagi aku mati dalam kain ihram ini, Ya Allah. Saya tengok dia menangis saya. Pakcik, Masya Allah. Jom kita pergi sa'i. Sebelum sa'i kita minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini mustajab tuan-tuan di Mekah. Bila kita minum, Allah sembuh segala penyakit. Pegang, berdiri. Ma'uz Zam-Zam fasyariba fa'ahsanu fa'aqamahu. Kamu nak minum air Zam-Zam di Mekah, depan Kaabah. Fa'ahsanu, baik baginya. Fa'aqamahu, berdiri. Berdiri tu tengok Kaabah, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kencing manis. Sembuhlah ya Allah. Ambil kesempatan. Tunggu tuan-tuan suruh minum sampai bila nak minum tuan-tuan. Dah lah saya nak keluar dah nanti. Ada program satu lagi tuan-tuan. Akhirnya minum. Jom pergi sa'i. Sampai saja di Marwah. Dah habis 7 dah. Tuan-tuan tengok. Pergi dengan Mutawif. Pergi dengan orang Melayu. Jangan pergi dengan Indonesia. Kadang pergi Indonesia. Pergi apa nama Tiram. Pergi macam-macam kan. Yang bawa Indonesia.
Ya Bapak, sekarang ini multazam ya Bapak. Ya Bapak yang bangun dia semayang ya Bapak. Lepas tu dia tak ada. Kepala Bapak kita bengang tuan-tuan. Allah, insyaAllah 3 minit. Aku saya nak buat 3 minit. Berapa dah kah? 2 minit lagi ya weh. Allah, masa kecederaan. Akhirnya apa yang berlaku? Ketika mana dah Said, saya kata, jamaah keluarkan gunting. Mereka keluarkan gunting. Jamaah letak di rambut. Mereka letak. Tengok. Saya main peranan. Ya Allah! Ampunlah dosa kami, Ya Allah! Seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul, Ya Allah! Gunting. Mereka gunting, tuan-tuan. Air mata mengalir. Di Mekah, seorang menangis. 26 orang menangis. Sebab apa, tuan-tuan? Dengan keikhlasan hati beribadah. Menangis semua. Bila menangis, saya kata jamaah, jom kita naik van pergi Muzdalifah. Kalau tak pergi, kena bayar dam. Pakcik tu senyum je. Ustaz, kalau tak pergi pun tak apa Ustaz. Saya dah haji. Memang dah haji dah. Dia buat ta'alud sani. Memang haji dah. Saya kata pakcik memang haji. Tapi pakcik kena pergi. Pakcik kalau tidak kena bayar dam. Tak apa Ustaz, tak apa Ustaz. Saya bagi dah air. Dia tak minum. Dia naik kalimah Allah di bibirnya. La ilaha illallah. Sampai Muzdalifah. Saya dah jamaah, turun, ambil wuduk, semayang subuh 2 rakaat, kutip batu. Dah habis. Jamaah, jom balik. Kita balik ke Mekah. Kita relax di hotel. Lepas zuhur kita pergi Mina. Sampai di hotel nama Qurtabah. Sekarang dah tak ada dah untuk Qurtabah ini. Di depannya ialah pintu Babul Umrah. Turun. Jamaah, turun. Kita relax dulu di hotel. Pakcik ni turun. Dalam keadaan muka yang pucat. Tiba-tiba dia lemah, tuan-tuan, dia jatuh. Jatuh. Saya pegang kepala dia seletak atas rebah saya. Tiba-tiba dia memandang. Dia sebut Allah. Dia mati atas rebah saya. Dia mati seperti mana yang dia minta. Dia mati dalam keadaan ihram. Dia mati dalam wudu. Dia mati pula dah dapat haji. Dia mati depan Babul Umrah. Dia mati di tanah haram. Dia akan disemadikan di mana, tuan-tuan? Di Ma'la. Disembahyangkan selepas zuhur oleh 4 juta umat Islam. Kita nak kata apa orang macam ni? Siapa ni syurga Allah? Saya nak nampak bagaimana ibadat kita bang. Bagaimana puasa kita bang. Sembahyang kita tu. Haji pun tak pergi lagi. Umrah pun tak pernah tengok lagi, tuan-tuan. Mekah pun tak pernah pergi. Kaabah pun tak pernah tengok. Bang, putih. Cantik, bang. Putih kakak menawan. Putih kakak comel. Putih menggerunkan. Bila kita tengok putihnya akan kain kapal. Hitam tak cantik. Hitam tak menawan. Hitam tak comel. Tapi hitam menyentuh hati. Mengalir air mata. Bila kita tengok hitamnya kelambu Kaabah. Bang, kau dah tengok dah? Bang, tengok bang. Saya masa dah terhad bang. Kita jumpa lagi insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasih rahmat Allah. Banyak saya nak cakap. Dan saya ucap terima kasih. 3 hari dah berada di Johor ini. Satu pengembangan yang cukup hebat. Anak muda ramai insyaAllah. Dapat hadir tengok hari ini. Walaupun poster tak berapa banyak kan. Satu masjid tu tak ada poster. Tapi anak muda pun. Masya Allah. Kita walau tak ada poster. Tapi kita pakai Facebook. Betul tak? Kita pakai Facebook. Mereka sekat poster. Facebook berjalan. Tengok. Alhamdulillah. Tengok ni anak muda yang datang. Facebook betul tak? Tengok. Yang datang tengok. Pakai baju Melayu seluar jin. Aku tak pernah tengok, tuan-tuan. Inilah yang ada, tuan-tuan. Tengok. Tengok mama kita. Seluar jin. Baju button satu lah. Mana ada orang pakai baju Melayu button satu. Tengok. Tak apa adik, you are very good. Tak sempat cari button tak. Tu pun, kerongsang mak kamu apa. Itulah perkembangan sekarang, tuan-tuan. Orang nak kepada agama. Tuan-tuan kuasa masjid buat program. Dengan kira apa orang kata. Ustaz Ahmad Islamur Rahman, program dia hebat. Dia mengajar hampir 800 orang. Dia nak dikenakan tindakan oleh majlis agama. Orang macam ni nak ambil tindakan. Orang yang ajar ajaran sesat, biar bebas. Orang yang hina Nabi buat tak tahu. Ustaz, tuan-tuan, akan didakwa, tuan-tuan, kalau bersalah mengajar. Kita tengok. Inilah yang berlaku realiti di Johor. Tapi Alhamdulillah, di Pulau Pinang, Alhamdulillah. Khutbah power. Kuliah penuh, tuan-tuan. Masjid-masjid. Sama juga di Selangor. Kalau macam ini dah berlaku di Johor, perkembangan yang ada, tengok. Boleh dengar kuliah. Berdiri pun ada, nampak. Lengah dah. Oh, lengah nampak.
Tapi semangat tuan-tuan. Kalau macam ni lah tuan-tuan, di RU14 kita boleh menang. Jadi, tuan-tuan, kita jumpa lagi. Tuan-tuan ambillah buku, ada produk saya di situ, ada CD saya. Dan ada buku free, tuan-tuan. Ambillah baca buku ni sebagai zikir. Dan belakang tu ada mahat kaki saya. Kalau tuan-tuan nak derma masuk dalam transfer je Islam ataupun Maybank. Tuan-tuan tak percaya, buka. Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i saya, Dewan Bina Besar dah bina. Dan termasuk juga dengan chalet-chalet yang cukup menarik, cantik. Esok tuan-tuan tak tahu nak buat apa, tuan-tuan duduk di pondok saya. Umur 80. Saya akan, kalau saya ceramah, saya derekah. Pakcik tak larat pergi. Saya derekah. Syahid terus. Dan nak mati tu buat apa, hidup lama-lama. InsyaAllah dapatkan buku tu free tuan-tuan. Kalau nak derma masuk ada tabung tu. Kita jumpa lagi. Satu rangkap pantun. Ubi keledek, ubi kayu. I love you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.